warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bi lisani washrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihawlik wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, sambung kitab Kifayatul Muhtadi, muka surat 80 pula. Muka surat 8. Jawi, Rumi tak tahu. Rumi apa? Yang dekat asyhadu an la ilaha illallah. 11. Muka surat 11 Rumi. Cari dekat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yaitu, kita kena tengok ni cerita apa tiba-tiba iaitu ni. Dan wajib, kita undur dan wajib melazimkan dirinya, mengekalkan dirinya atas mengerjakan barang yang lazim atasnya daripada segala hukumnya, yakni hukum agama Islam, seperti sembahyang dan puasa dan zakat dan lainnya daripada segala agama amalan Islam. Maka setengah daripadanya, yakni setengah daripada hukum agama Islam itu barang yang wajib atas segala yang akil baligh mengetahui akan dia dan mengiktikad akan dia, yakni menyimpulkan hatinya atasnya dan mengucapkan ia dengan lidah. Mengucapkan ia dengan dia dengan lidah. Sebut apa ni? Tak habis lagi. Dan mengucap ia dengan dia dengan lidahnya pada sekarang itu juga bagi orang kafir. Maksudnya masuk Islam yakni ketika masuk ia pada agama Islam, jika ada ia kafir, jika ada ia orang kafir yang sebelum lagi masuk Islam, dan jika ada ia orang Islam, maka wajib mengucap akan dia di dalam tahiyat akhir pada sembahyang akan 2 kalimah syahadah. Kita berhenti kat situ gitu. Okay. Mengucap tu macam mana? Ni cerita dia. Yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, artinya aku menyaksi, aku naik saksi kan, menyaksi saksi ya. Saksi ni kita ni saksi bahawasanya tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benar melainkan Allah jua. Dan aku menyaksi bahawa Muhammad itu pesuruh Allah. Naik saksi, kita akan bahas apa maksud naik saksi nanti. Kalau kita jadi saksi dekat mahkamah kan, apa maksud? Ni mana saksi masuk kandang saksi. Dia panggil kandang kandang saksi, masuk kandang. Maknanya dia dan disoal. Bila soal dia kena jawab apa yang dia saksikan lah. Tak boleh menipu. Saksi tu boleh dengan mata, dengan telinga pun saksi lah. Dengan memegang pun dia panggil saksi juga. Jadi aku menyaksi. Lagi cantik daripada terjemahan biasa kita guna. Aku naik saksi. Lagi cantik aku menyaksi. Senang sikit faham tak? Daripada aku naik saksi. Apa naik gimana? Dia akan bahas apakah yang dimaksudkan dengan asyhadu, aku menyaksi, aku naik saksi. Nanti akan datang.
maka wajib mengucapkan yang tersebut itu, dua kalimah syahadah tadi, yang dinamakan dua kalimah syahadah, sebab dia ada dua asyhadu lah, dua kalimah asyhadu. Syahadah tu asyhadu, jadi dua kalimah asyhadu. Jadi Melayu dua kalimah syahadah, dua kalimah syahadah, dua kali asyhadu. Dekat asyhadu an la ilaha illallah ada satu asyhadu kat situ, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ada satu lagi asyhadu kat situ. Jadi ada dua kalimah syahadah, dua perkataan syahadah, dua perkataan asyhadu. Maka wajib mengucapkan yang tersebut itu dengan disempurnakan segala syaratnya. Tak memadai hanya mengucapkan dua kalimah saja. Sama ada dia tu kafir masuk Islam dengan asyhadu, ataupun memang dah Islam. Tak memadai sekadar mengucap saja, mengucap dua kalimah syahadah, tak madai. Dia kata mestilah disempurnakan segala syarat. Syarat syahadah lah dia panggil, zahir dan batin. Zahir dan batin, ada syarat syahadah zahir dan batin. Syarat zahir ada 6. Ni syarat zahir. Syarat batin nanti ada. Syarat zahir ada 6. Batin kat mana? Oh, batin batin nanti. Syarat zahir dulu ada 6. Yang pertama adalah ucapan asyhadu tadi. Untuk siapa ni? Untuk orang kafir masuk Islam, ataupun untuk orang Islam. Untuk orang Islam mengucap tadi tu dalam sembahyang, kan? Ada dua, kan? Orang Islam wajib mengucap dalam sembahyang ketika tahiyat. Orang kafir wajib mengucap kerana nak masuk Islam. Jadi adalah ucapan tadi tu, ucapan asyhadu tadi tu dengan lidah. Mesti dengan lidah. Bagi orang yang tiada bisu, mesti dengan lidah. Dengan maksud ada bunyi. Itulah maksud, ada bunyi. Itu maksud dengan lidah. Sebab kalau dia kata ucapan tu dengan lidah tak ada bunyi, boleh je dengan lidah juga masuk Islam. Tak, maksud dengan lidah tu mesti ada bunyi. Jangan faham maksud dengan lidah tu betul-betul lidah aja gerak. Lidah aja yang bergerak, tapi tak ada bunyi, tak boleh juga. Dia mesti, bila sebut dengan lidah, dia mesti ada bunyi, ada suara, ada keluar suara. Tapi bagi orang yang boleh bersuara lah, bagi orang yang tiada bisu, yang tak bisu. Adapun ia orang bisu, adapun ia maksud kalau dia bisu, maka sah mengucapkan tasyahud dengan isyarat sekira-kira memberi faham akan dua kalimah syahadah itu. Ini masuk Islam. Boleh buat dengan isyarat. Habis kalau tidak, orang bisu tak boleh masuk Islam lah. Orang bisu kafir tak boleh masuk Islam. Kesian dia. Jadi sebenarnya bolehlah pakai isyarat sebab dia bisu. Bila sebut isyarat memberi faham dua kalimah syahadah, dia boleh dengan tulisan, gerakan tangan atau gerakan badan. Kalau biasa gerakan tangan lah. Tapi jika ada bahasa-bahasa isyarat yang menggerakkan kaki ke, kaki boleh. Mana tahu? Gerak kaki ataupun gerak badan. Gerak gini masuk gini, masuk gini kalau ada. Sebab isyarat tangan ni pun dia reka je, baru reka je. Cara-cara gitu gini nak bagi tahu, nak bercakap cara tangan tu. Jadi kalaulah isyarat tangan boleh, begitu juga isyarat kaki, isyarat yang lain-lain, badan yang lain, dengan maksud asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dengan maksud tu. Isyarat tadi. Mengucap ataupun dengan tulis. Kalau dia pandai tulis. Dan tu masuk hati lah maknanya. Boleh tulis, cakap dengan gerakan selain pada gerakan apa sahaja boleh. Okay? Pertama. Dan kedua, dia sama dia sebenarnya macam kahwin. Dia dalam masalah mengucap dua kalimah syahadah ni, dia sama macam akad kahwin, sama je. Akad kahwin kan, dia bisu macam dia nak kahwin. Aku terima nikah, aku nikahkan boleh, Tok Kadi. Aku terima nikah macam mana? Kesian orang bisu tak kahwin. Boleh, buat isyarat, tulis ke, aku terima nikahnya gitu. Lepas tu ataupun isyarat ke. Macam tu lah. Macam kan?
Okey, pas. Boleh macam-macam. Boleh. Lepas macam tu sah. Walaupun isteri dia tak bisu, tapi isteri dia tak boleh, saya wakil bakal suami aku tengok menikah, tak boleh. Isyarat tulis, isyarat badan, isyarat tangan pun boleh. Janji dengan maksud kahwin. Dan yang kedua, bahawa didahulukan jumlah asyhadu an la ilaha illallah, tu jumlah lah. Kenapa dia istilahkan jumlah? Memang bahasa Arab dia kata gitu. Kalau satu ayat tu macam asyhadu satu, an satu, la satu, ilaha satu, illa satu, Allah satu. Gabungan ni kita panggil ayat lah, kita panggil ayat kan. Kalau bahasa Arab dia panggil jumlah. Jumlah apa? Jumlah perkataan-perkataan yang beberapa perkataan dia panggil jumlah. Bahawa didahulukan jumlah asyhadu an la ilaha illallah atas jumlah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maksudnya mesti asyhadu an la ilaha illallah dulu, baru asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jika dia nak masuk Islam, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu an la ilaha illallah, tak sah, tak boleh, tak boleh masuk, tak sah Islam dia lah. Dia kena ikut turutan walaupun maksud yang sama, tak boleh. Maka jika diakaskan tiada memadai. Akas ni bahasa Arab juga, ataupun bahasa Melayu lama. Akas ni sebaliknya. Cuba cari akas. Orang dulu bercakap itu akas. Ain ataupun akasnya. Kalau tengok pada tulisan dia, tulisan kalau Rumi tu A gitulah, AKAS, akas. Sedangkan dia punya apa, ejaannya ain kaf sin, itu sebaliknya. Jadi maka jika diakaskan, maka diterbalikkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dulu, baru asyhadu an la ilaha illallah, diterbalikkan, tiada memadai, tak boleh maksud tak sah Islam lah. Kena ulang balik. Ketiga, bahawa diucapkan kedua kalimah syahadat itu berturut-turut. Istilah kita panggil mualat, berturut-turut lah. Dia tak boleh asyhadu an la ilaha illallah, tak boleh. Ataupun asyhadu an la ilaha illallah nak buang air kejap, sambung buat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tak boleh. Itu maksud berturut-turut. Sama macam akad nikah juga, sama juga, dia mesti berturut-turut. Aku terima nikahnya, lepas tu alamak terlupa pergi dapur minum air apa semua, datang balik, tak boleh, sambung, dia kena mula pada awal. Sama je sebenarnya, berturut-turut. Dan maksud berturut-turut tu bukannya sampai tak boleh tarik nafas. Sama macam akad kahwin juga, sampai tak boleh tarik nafas. Satu nafas, tadi dua nafas, ulang balik, kesian pengantin. Tak ada, dia bukannya masalah nafas, dia masalahnya hendaklah berturut-turut. Jangan diselangi tak ada, jangan diselangi dengan benda lain. Itulah maksud berturut-turut. Jangan selang dengan benda lain, dan jangan lama sangat. Benda lain tu maksudnya benda lain, jangan ada benda lain. Jangan buat perkara lain. Itu maksud betul-betul. Nikah pun gitu lah. Bukannya mesti tarik nafas lah 4 kali 5 kali pun. Kalau dia lelah macam kalau dia nafas pendek macam mana, tak kahwin-kahwin dia. Tak, dia bukan. Dalam satu majlis, dan jangan lama sangat. Kalau orang tengok sekali tu. Samalah juga berkaitan dengan lapas tadi, berturut-turut, janganlah buat benda lain. Syahadah lah. Kalau nak tarik nafas, tariklah asyhadu an la ilaha illa, boleh tariklah 10 kali nafas pun, tapi jangan lama tu maksud tengah-tengah asyhadu an la ilaha illallah pergi sibuk buat benda lain, bercakap dulu ke, menyebabkan tidak berturut-turut. Itu aja. Yang keempat, syarat keempat, dengan lafaz Arab. Tak boleh dengan bahasa selain pada bahasa Arab. Asyhadu, walaupun pelat, walaupun bunyi pelat, tetap juga dengan bahasa Arab. Asyhadu, kalau
Allah, nun mati bertemu dengan lam, masuk asyhadu alla, nun dah tak ada, nun mati bertemu dengan lam kan. Jadi asyhadu alla, dia asyhadu an la. Tak reti? Tak ada masalah. An la ilaha illallah, boleh, tak ada masalah pun. Illallah, betul lah tu Allah tu. Wa asyhadu an la wa asyhadu anna Muhammada Rasulullah, boleh. Lebih baik bahasa Arab. Dan tiada mengapa jika lemah ia daripada lafaz Arab. Kalaulah memang tak boleh sebut bahasa Arab, tak boleh langsung, bukan pelat ni, tak boleh langsung, barulah diucapkan keduanya dengan bahasa mana-mana bahasa, dengan membawa maksud dua kalimah syahadah tadi. Biasanya kita rasa takkan tak tahu kan. Mungkin ada orang begitu, mungkin belah-belah mana, belah-belah Afrika bahasa sedap dia, kalau dia dah tu bahasa belah-belah Taiwan kot, belah-belah China sana, China pun hebat juga dia punya. Tak tahulah belah mana yang tak boleh, sampai tak boleh sebut langsung tu. Tak ada masalah kalau tulis ikut bahasa Rumi ataupun bahasa bangsa dia, lepas tu dia baca, tak ada masalah. Tulis tu, okay? Yang penting bahasa Arab. Kelima, mengetahuikan makna dua kalimah itu dengan sempurna. Tahulah apa yang diucapkan. Asyhadu tu aku mengaku, aku naik saksi tu, aku mengaku bahawanya Tuhan Allah tu Tuhan, dan aku mengaku Nabi Muhammad dia adalah pesuruh, dia adalah suruhan, suruhan Allah. Cukup jangan tak tahu apa benda pula. Dan keenam, diamalkan dengan barang yang difahamkan. Diamalkan dengan barang yang difahamkan. Yang ni yang 6 ni, yang panjang ni. Dan diamalkan barang perkara yang difahamkan daripada makna, daripada makna asyhadu tadi. Apa benda makna tu? Dan amal lah. Amal apa yang difaham. Maknanya sebelum amal kena faham dulu. Fahamlah dulu. Bukan faham terjemahan. Aku naik saksi bukan. Faham makna dia yang perlu kita letak dekat hati. Dan amalkan daripada maknanya, difahamkan daripada makna, bukan terjemahan. Asyhadu an la ilaha illallah, aku naik saksi, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, itu dipanggil terjemahan. Yang nak dipaham bukan terjemahan, yang nak dipaham makna, makna huraian dia. Dengan apa maksud dia? Diesakan baginya, diesakan Allah. Sebab asyhadu an la ilaha illallah kan, diesakan dengan maksud tidak mensyirikkan Allah dengan yang lain. Itu yang nak difaham dan diamalkan. Diesakan baginya ketuhanan dan persembahan dan amalan-amalan dan sembahan-sembahan. Persembahan tu sebenarnya baik kalau bahasa Melayu, dia jadi bahasa Melayu sekarang jadi pelik apa, dijemput untuk mempersembahkan. Bukan masuk persembah tu. Ini daripada perkataan sembah. Jadi kalau bahasa sekarang dia tak ada per tu. Jadi maksudnya diesakan baginya ketuhanan dan sembahan. Baru kena kan? Sembahan kena mengingat Tuhan. Kalau persembahan dia macam persembahan atas pentas tu pula. Bukan. Maksudnya kalau bahasa sekarang dia maksud sembahan je. Jadi hendaklah diesakan tidak mensyirikkan tentang ketuhanan, dan sembah tu jangan syirik. Jangan syirik dalam masalah sembah. Dan tiada menyengutui, sekutu. Jangan sekutu dengan dia akan yang lainnya daripada makhluknya. Semua makhluk jangan sekutukan, jangan samakan Tuhan dengan makhluk. Tu maksudnya. Jangan samakan, jangan sekutukan Tuhan daripada makhluk. Itu yang keenam. Habislah, fahamlah kita 6 perkara asyhadu tadi. Yang mana asyhadu tadi, dua kalimah syahadah tadi, dia adalah asas kepada rukun Islam. Bila faham dan pegang makna dua kalimah syahadah, sebenarnya dah memadai, dah merangkumi semua rukun Islam yang lain. Rukun Islam yang lain, puasa, solat, zakat, haji, ada 5 kan. Mengucap dua kalimah syahadah, kita duk bincang pasal tu. Yang kedua, puasa,
solat, puasa, zakat, haji. Sebenarnya mengucap 2 kalimah syahadah dan yang nombor 6 ni, beramal dan faham, sebenarnya merangkumi terus yang 4 tadi. Kalau ada rukun Islam 1, mengucap 2 kalimah syahadah, memadai dah. Cukup lah. Cuma nak detailkan yang jadi 5. Kenapa pula cukup? Kalau faham sungguh, aku naik saksi tiada Tuhan melainkan Allah. Aku naik saksi bahawa Nabi itu pesuruh Allah. Nabi suruh apa? Nabi suruh solat. Tu. Nabi suruh puasa, Nabi suruh zakat, Nabi suruh haji. Jadi dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, merangkumilah semua. Memadai, tapi cuma didetailkan je. Kemudian berkata rahimahullah. Kemudian berkata mudah-mudahan Allah merahmati dia. Dia tu apa? Syekh Daud dah. Yang cakap ni siapa? Syekh Muhammad Nur, Kifayatul Muhtadi. Kemudian berkata rahimahullah. Siapa dia? Syekh Daud, pengarang kitab Sulam Mubtadi. Maka dan maknanya yang ini pula yang batin kan tadi kena sempurnakan zahir dengan batin. Yang kata baca sebut dekat mulut itu, ini bahasa Arab dan sebagainya, itu zahir, tak madai lagi. Batin macam mana? Ini batin. Dan maknanya aku ketahui akan dia, dan aku i'tiqad, pegang dekat hati, tahu, pegang dekat hati, dan percaya akan dia, dan percaya beriman, dan membenarkan pula. 4 perkara. Maknanya kena faham itu. Islam baka keturunan ataupun masuk Islam perlu menyempurnakan rukun iman yang ini panggil, iaitu faham, i'tiqad, percaya, benar dekat hati. Mesti kena ada. Jadi setiap orang masuk Islam, sempurna rukun-rukun Islam, dia dah jadi Islam. Dengan maksud dia masuk Islam ni, dia dah jadi Islam. Dengan maksud kalau apa-apa hukum Islam kena atas kepala dia. Kalau dia mati, tanam kat perkuburan Islam. Kalau dia mati, difaraidkan. Boleh difaraidkan harta dia. Kalau nak kahwin, ada syarat-syarat gitu sebagainya. Sebab dia dah luaran, tapi tak memadai sekat itu. Dengan mengucap 2 kalimah syahadah cuma Islam, tapi tak berhenti setakat tu. Itu cuma zahir. Jadi kita yang tahu dia mengucap 2 kalimah syahadah, kita kena layan dia macam orang Islam. Kita ni kena layan dia macam orang Islam, sebab dia dah mengucap 2 kalimah syahadah. Cuma adakah memadai setakat tu? Tak memadai setakat itu. Tak memadai. Dengan maksud, macam mana dengan batin? Iaitu iman dia. Tanamkan rukun iman. Itu dia sendiri. Dia tak ada kena mengena dengan orang. Dia kena tanam sendiri rukun iman. Sama ada baru masuk Islam ataupun Islam baka keturunan. Ataupun kalau Islam baka keturunan, umur 7 tahun wajib ajar. Paling lewat umur 7 tahun wajib ajar. Dia dah boleh bercakap, boleh faham dah, wajib ajar. Ajar apa? Ajar iman tadi. Ajar iman, wajib. Kalau masuk Islam dalam keadaan baligh, masuk Islam, wajib ajar terus. Wajib ajar terus iman tadi. Kita adakah kita mengajar yang iman tadi masuk ke dalam hati? Apa dia? Yakni makna yang lazim, maknanya yang lazim, kerana makna asyhadu itu aku ketahui serta aku i'tiqadkan benar barang yang aku i'tiqadkan itu. Asyhadu ni bila terjemah naik saksi, tapi maksud bersaksi, menyaksikan. Maksud lain lagi, dia nak bagi faham. Bersaksi, aku naik saksi, tak boleh faham lagi. Bersaksi, tak boleh faham lagi. Apa maksud asyhadu tadi? Dia kata aku i'tiqadkan benar serta barang yang aku i'tiqadkan dia. Maknanya daripada awal tadi, bersaksi, menyaksikan, ataupun tahu, yakin apa yang dia tahu. Yakin sungguh. Yakin. Maka lazim daripada i'tiqad itu, lepas dah yakin apa yang kita tahu tadi, dengan asyhadu tadi, ada percaya dan membenarkan. Kenalah percaya. Jangan sebut saja. Nak percaya apa? Ini yang payah ni. Nak percaya apa? Nak percaya Allah lah. Nak percaya macam mana? Nak percaya apa Allah? Yang nak tak nak yang tu kena belajar. Kita Islam, sama ada masuk Islam ataupun Islam baka keturunan, kita wajib percaya Tuhan dan Rasul. Nak soalannya, apa yang perlu dipercayai? Apa yang perlu dipercayai, itu yang kena belajar. Kalau tidak, tak tahu apa yang perlu dipercayai. Tahu secara umum, nak percaya Allah dan Rasul lah.
Iyalah nak percaya apa? Allah. Percaya Allah. Percaya Allah. Iyalah nak percaya apa? Percaya Allah. Percaya Allah tu ada. Dah ada dah. Oh, percaya Allah tu ada. Tu je kena percaya Allah ada. Kalau kata percaya Allah, Allah lah. Maknanya Allah. Percayalah Allah tu Tuhan. Dah mula dah. Kat situ lah. Nak percaya apa? Oh, percaya Allah itu Tuhan ataupun ilah. Dia akan bahas lagi. Dan nak percaya pula bila itu Tuhan, mestilah Tuhan tu ada. Tu je nak percaya. Nak percaya apa lagi? Mesti percaya, beriman betul-betul dengan Allah. Habis nak beriman dengan Allah, nak beriman apa? Yang dapat tahu nak beriman Allah tu Tuhan. Itu simple. Dan beriman Allah itu wujud, ada. Lagi. Tu je. Tak sempurna lagi tu. Itu kena belajar satu-satu. Apa yang perlu dipercayai? Tangkapan. Dalam kisah orang yang berkahwin, ada pasangan dia memang orang Melayu lah, orang Melayu lah, dan status Islam, tapi dia suruh mengucap lah Islam tak kerti mengucap. Cuma bila sekali dia pak agama kalau mengucap tu takbir raya kan takbir. Takbir raya tahu. Takbir raya tahu. Yalah, macam mana status keislaman dia lah. Dia gini, Islam ya'lu wala yu'la alaih. Itu nombor satu. Islam tinggi, tak ada yang tinggi pada Islam. Bila dia tinggi, kita dah bahas awal bulan hari tu, bahawasanya bila dia tertinggi, salah seorang mak bapak Islam, anak automatik Islam. Automatik, walaupun tak asyhadu, walaupun tak reti asyhadu, akan masuk Islam. Bila sebut Islam zahir, iman batin dalam hati. Islam zahir, apa-apa tentang zahir kena tengok Islam tadi. Apa-apa tentang batin baru kena tengok iman. Jadi sekarang ni, bila dia lahir, mak bapak ataupun salah seorang daripada mak bapak dia Islam, maka anak automatik Islam walaupun tak asyhadu. Kemudian dia nak kahwin zahir ke batin? Kahwin zahir. Bila zahir, tengok juga zahir, iaitu Islam. Islam dia automatik, walaupun dia tak kerti mengucap. Mana kahwin walaupun dia tahu, dia hanya tahu takbir raya. Satu lagi, kadang-kadang dia tak tahu istilah tu mengucap, tapi kalau kita mulakan awal, dia boleh sambung. Mana tahu mengucap tu apa? Entah. Mengucap. Cepatlah cakap, mengucap. Tapi asyhadu. Oh, asyhadu alla ilaha illallah tahu. Boleh jadi gitu. Katakanlah itu dari segi istilah. Katalah memang tak reti asyhadu ke apa pun tak reti. Asyhadu an la tak tahu. Tak tahu juga. Itu tak tahu sungguhlah. Nah, kalau walaupun tak tahu sungguh, tetap juga Islam. Kalau mak bapak dia salah seorang Islam. Maka sebelum kahwin disunatkan syahadah. Tak kisahlah boleh syahadah ke tak boleh ke, orang disunatkan. Memang disunatkan. Sebab tu Tok Kadi rasa mengucap asyhadu an la ilaha illallah kan. Disunatkan. Kalau dia tak tahu, tetap juga sah nikah. Aku terima nikah, syarat nikah sempurna, tetap sah juga nikah. Dengan syarat tadi lah, dia Islam. Islam apa tak sembahyang? Sembahyang zahir ke batin? Zahir, tengok zahir Zahir. Dia tak buat benda yang zahir. Islam, kita dah bahas sebelum ni, Islam tak buat yang rukun Islam yang 4 selain pada syahadah, dia masih lagi Islam tapi dosa kan. Sebab nak kata dia tak Islam atau kafir, bab iman, bukan bab Islam. Maka tak sembahyang tak apa, dia tetap juga Islam walaupun dia tak mengucap 2 kalimah syahadah. Kalau kafir tak boleh. Kafir dia mesti mengucap 2 kalimah syahadah, ikut syarat tadi. Kalau kafir, kalau Islam dah sah. Cuma setengah ulama kata hukum haram kahwinkan orang macam tu dengan anak dia. Ada kata makruh, tapi ada kata haram. Yang kata sunat tak ada. Sunat kan tak ada. Yang ada kata makruh, ada kata haram. Kahwinkan anak dengan orang macam tu. Bila sebut macam tu, kalau mengucap pun tak reti, tak payah cerita lah puasa ke apa semua kan.
Hukumnya haram, berdosa. Tapi sah. Berdosa dekat ayah. Dekat anak tak boleh. Sebab anak perempuan yang tak kahwin lagi, ayah dia boleh kahwinkan anak walaupun tanpa izin, tanpa anak tu suka. Dia boleh paksa lah, boleh. Janda tak boleh paksa, walaupun wali dia sendiri, dia kena tanya. Tapi kalau anak dara boleh paksa. Dua orang boleh paksa, ayah dengan datuk. Jika ayah tak ada lah, jika ayah tak ada, datuk boleh paksa. Kalau ayah ada, datuk tak boleh lah, sebab ayah dulu dengan datuk. Dua orang ni boleh paksa anak perempuan untuk kahwin. Tiba dia bagi kahwin dengan orang macam tu, hukumnya haram, berdosa. Sebagaimana haram, tapi ini haram dan tak sah. Yang tadi haram berdosa, haram dan tak sah. Kahwinkan perempuan Islam dengan lelaki ahli kitab, walaupun boleh kahwin dengan ahli kitab dengan syarat lelaki itu Islam, perempuan yang ahli kitab. Sebab apa? Sama je lah, sama je. Perempuan Islam, lelaki ahli kitab, tak boleh, tak sah dan tak boleh. Sebab dia kena ikut lelaki dia. Dia kena ikut lelaki dia. Cuma itulah, kalau dari segi sah keislaman dia tetap sah, kahwin sah. Malah orang yang nak kahwin masa tu baru syahadah pun sah. Syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, masuk Islam. Lepas tu dah akad kat sini. Lepas tu nak gimana? Dulu akad kahwin terus. Aku nikahkan dia, aku terima nikah. Terus pun boleh. Boleh terus. Risau je dengar cerita macam tu. Tak tahu syahadah, tak tahu asyhadu. Tapi benda tu ada berlaku. Memang berlaku. Allah, risau je. Sebab kita duduk dalam kelompok kita. Kita duduk dalam geng kita. Apa? Geng masjid, geng surau, geng kita lah. Kita tak masuk geng, istilah kelompok orang lain. Kau tengok, Allah, ustaz masuk duduk dalam geng dia, grup ustaz. Guru masjid, hanya masjid aja. Macam mana tu? Yang budak-budak tu, yang pelik-pelik dah budak-budak sekarang nak sebut kan. Pelik-pelik dah sekarang tu. Siapa nak masuk grup dia? Jadi kita kata takkanlah ada macam tu, sampai tak reti. Takkanlah. Kita kata takkan. Betul lah. Kita duduk dalam kelompok kita, sebab tu kita rasa tak rasa risau. Tapi bila bercampur dengan macam-macam, Allah, risaunya. Tiada sembah. Adapun makna, maksud ni susah sikit. Adapun makna Allah ilaha illallah, makna bukan terjemahan. Maka iaitu seperti ditafsir dia, ditafsirkan dia oleh musannif, oleh pengarang, dengan katanya, pengarang kata akan bahawasanya tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benar pada wujud ini melainkan Allah. Oi, panjang. Sedangkan an la ilaha illallah, kalau kita terjemah asyhadu, aku bersaksi, an sesungguhnya ataupun bahawasanya, la tidak, ilaha lah, Tuhan lah, illa melainkan Allah. Tu je terjemah. Cuba tengok dia punya makna dia. Akan bahawasanya tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benar pada wujud ini melainkan Allah. Pendek je, macam mana boleh jadi panjang? Itu maksud ilah. Maksud ilah adalah tiada Tuhan yang disembah ataupun berhak disembah dengan sebenar-benar melainkan Allah pada wujud ini. Itu yang maksud tahlil tu kan. Cara memahami ni ada tiga perkara. Asyhadu an la ilaha illallah, nak faham ada tiga cara. Bergantung pada martabat kita. Apa yang kita baca? Afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Apa jawab? Hayyul baq, la ilaha illallah, hayyun mawjud, kan? La ilaha illallah, hayyun maqsud. Tak mesti tahlil ke sini geng W. Tahlil tu kan ada tu, kan ada kan? Apa benda tu? Cara memahami la ilaha illallah lah kita jawab. Saya kata tiada la ilaha illallah. Afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah.
ketahuilah afdal zikir, fa'lam annahu, ketahuilah afdal zikir adalah la ilaha illallah, tidak ada ilah melainkan Allah. Kita faham betul? Kali pertama jawab hayyul baq, hayyul mawjud, hayyul maqsud. Ni sebenar-benar pada wujud ini. Kita jawab tu sebenarnya kalau kita faham apa makna la ilaha illallah. Cara faham, tengok martabat. Martabat kita martabat biasa. Ilah tu dengan maksud ma'bud, sembah. Tu ma'bud kan? Asyhadu an la ilah, asyhadu an, bahawasa, la, tidak, ilah nanti dulu ilah melainkan Allah. Ilah ni terjemahan Tuhan, tapi makna dia bergantung tiga faham. Tiga boleh faham, bergantung pada martabat kita. Secara orang awam dalam kita kata ilah tu maksud ma'budun bihaqqin, yang layak disembah dengan sebenar-benar, ataupun terjemah dia tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benar. Boleh juga kita tambah-tambah sikit lah, tiada Tuhan yang layak disembah dengan sebenar-benar, tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benar. Boleh tambah-tambah bagi sedap sikit ayat dia. Tapi dengan ilah tu dengan maksud Tuhan yang disembah dengan sebenar-benar, ma'budun bihaqqin. Itu maksud ilah. Itu bagi kita orang biasa, dalam terjemahan begitu juga. Bagi orang yang dia up sikit, level dia tinggi sikit, ilah tu bukan ma'bud dah, bukan disembah, bukan Tuhan yang disembah, bukan maksud kita menyembah, bukan dah. Habis itu maksud apa? Maksud aku naik saksi, aku bersaksi bahawasanya tidak ada Tuhan yang aku maksudkan melainkan Allah. Qasad yang aku maksudkan melainkan Allah. Jadi apa dia buat semua Allah. Apa yang dia buat? Itu yang kedua. Martabat yang ketiga, maujud. Martabat yang tertinggi. Dengan maksud tidak, aku bersaksi bahawasanya tidak ada Tuhan yang wujud melainkan Allah. Tidak ada Tuhan yang wujud melainkan Allah. Yang ketiga, tidak ada yang wujud sebenar-benar, macam tu. Tidak ada yang wujud sebenar-benar melainkan Allah. Iaitu wujud yang wujudnya yang wujud tidak didahului dengan tiada. Kita masuk bab tu nanti. Cuma nak faham asyhadu an la ilaha illallah. Cuma untuk kita nak pegang, aku naik saksi bahawasanya tidak ada ilah dengan maksud ilah tu sembahan ke, dengan maksud ilah itu maksud tujuan ke, dengan maksud maujud ke, wujud, tak kisahlah. Cuma apa yang kita nak tolak, asyhadu, aku bersaksi tidak ada Tuhan. Okey, tidak ada Tuhan. La ilah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Apa kita nak tolak? Yang kita nak tolak bukan Tuhan berhala. Yang kita nak tolak bukan Nabi Isa. Kalau ada orang kata Nabi Isa tu Tuhan. Yang kita nak tolak ni bukan Tuhan palsu yang ada, bukan. Sebab tu dia kata asyhadu an la ilaha. La ilaha. Tidak ada ilah. Tidak ada ilah melainkan Allah. Kita nak tanya, tidak ada ilah melainkan Allah. Okey, jadi bila sebut tidak, nak tolak ni. Bukan. Nak tolak apa? Tidak ada ilah melainkan Allah. Nak tolak apa? Berhala. Berhala tu ilah ke? Ramai orang tolak berhala. Asyhadu an la, dengan dia faham aku tolak berhala tu bukan Tuhan. Maknanya dia telah mengiktiraf berhala tu ilah. Sebab tidak ada ilah. Tu apa tu? Ilah. Aku nak tolak ilah ni. Kerana Tuhan yang sebenar adalah Allah. Makna sebelum dia tolak, dia iktiraf itu Tuhan dulu. Kita bukan nak gitu. Tu bukan maksud asyhadu an la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Tu bukan maksud dia. Yang ditolak tu, yang diisbat dia nafi dan isbat. Yang diisbat Allah betul dah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Allah tu dah betul dah. Yang tidak ada ni yang tak betul. Tidak ada Tuhan. Maksud bila tidak ada, nak tolak ni, nak tolak Tuhan. Tuhan apa? Tuhan lain. Sebab aku nak isbatkan, aku nak sabitkan Allah sahaja Tuhan yang sebenar. Yang lain bukan Tuhan. Jadi bila dia nak tolak tu, dia kata nak tolak siapa? Tolak berhala, tolak itu, tolak Tuhan Buddha, Tuhan tu semualah. Tuhan Hindu semua, Tuhan yang berjuta-juta Tuhan ni, semua aku nak tolak. Allah Tuhan yang sebenar. Bukan gitu. Bukan itu yang perlu kita tolak. Yang nak tolak adalah Tuhan ilah dengan maksud Tuhan yang mempunyai sifat ketuhanan lah. Soalannya, ada ke yang mempunyai sifat ketuhanan selain daripada Allah?
Mana ada. Sebenarnya lapas ini adalah lapas dua kali ganda, lapas dua kali. Kita nak tolak kalau ada Tuhan macam Allah. Aku nak tolak yang tu kerana Allah Tuhan yang sebenar. Tapi mana ada satu lagi macam Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad, kan? Habis tu kita tolak apa? Sebenarnya kita tolak yang tak ada. Kita bukan tolak yang ada. Kenapa tak tolak berhala? Sebab dia bukan Tuhan. Nak tolak buat apa tu? Batu. Kau tolak buat apa? Habis dia orang cakap Tuhan. Tu dia orang cakap. Semua orang boleh cakap Tuhan. Semua orang boleh mendakwa. Tapi buat apa kita nak tolak? Sebab itu bukan Tuhan. Tu batu, tu orang, tu makhluk. Yang kita nak tolak Tuhan yang macam Allah satu lagi. Soalannya ada ke tak? Tak ada. Jadi tolak apa? Tolak yang tak ada. Nak bagi tahu Allah tu Tuhan sungguh. Sampai kalau ada pun aku tolak. Tapi tak ada. Kita pergi tolak Tuhan tu buat apa? Tuhan berhala, Tuhan lembaga, Tuhan manusia. Itu bukan Tuhan tu orang. Kau tolak buat apa? Tak perlu tolak. Dia tak layak untuk ditolak. Sebab dia bukan Tuhan. Ditolak tak layak. Sebab bila sebut Tuhan, dia ada istighna, sifat istighna dan iftiqar. Itu sebelum kita nak kata dia tu Tuhan, kita kena letak dulu definisi, takrif Tuhan tu apa. Kalau kita kata Tuhan adalah, kalau ada orang sembah dia jadi Tuhan, gitu. Lepas tu kita nak tolak dia. Tak, tu bukan takrif Tuhan. Apa maksud Tuhan? Apa definisi Tuhan? Ramai dah sembah dia, maka automatik dia Tuhan. Tapi kita nak tolak. Tapi macam mana kau boleh kata dia Tuhan? Sebab ramai sembah dia. Oh, itu takrif kita. Itu bukan takrif Tuhan. Tuhan adalah dia tak memerlukan semua yang lain. Yang lain semua memerlukan dia. Itu takrif Tuhan. Dia panggil Tuhan ini adalah yang mempunyai sifat istighna dan iftiqar. Itu istilah dia. Dengan maksud Tuhan, maksud Tuhan, dia tak memerlukan orang yang lain selain pada dia. Dia tak memerlukan. Dan semua yang lain memerlukan dia. Itu baru Tuhan. Tiba-tiba kita pula iktiraf tu Tuhan, tu Tuhan. Sebab apa? Sebab apa kita iktiraf? Definisi Tuhan kita tu salah. Tuhan apabila ramai-ramai sembah, walaupun kita tak sembah, orang lain sembah, kira Tuhan. Tapi aku nak tolak. Oh, ada pula. Itu bukan Tuhan. Itu bukan Tuhan. Itu adalah makhluk. Bila makhluk tak perlu tolak. Yang kita nak tolak ni Tuhan. Tuhan yang mana nak tolak? Tuhan yang macam Allah. Sebab kita nak kata Allah adalah Tuhan yang sebenar. Nak tolak lah Tuhan yang mempunyai sifat ketuhanan tadi. Tapi tak ada. Tak ada. Jadi maknanya apa? Dia dua kali i'tiqad kita. Nak bagi tahu Allah tu Tuhan sungguh. Kalau ada yang lain pun aku tolak. Tapi tak ada. Itu maksud la ilaha illallah. Kalau tidak ada Tuhan, tolak Tuhan tu, Tuhan berhala, Tuhan macam-macam, Tuhan orang apa? Tuhan Ayopin apa semua. Lepas tu Allah termasuk satu, maka Allah Tuhan yang sebenar, yang lain bukan Tuhan. Ada gitu. Yang lain tu memang bukan Tuhan, sama ada. Tak perlu dibanding. Mana boleh nak bandingkan dengan Allah? Itu bukan Tuhan. Itu dakwaan saja. Tetapi sambung lagi. Itu yang kita nak tolak. Dia panggil nafi. Yang kita nak nafikan tu. Lepas tu istilah syahadah ni dia panggil nafi dan isbat. Nafi dan isbat dua-dua dah cerita bahasa Melayu dah. Kan? Betul tak? Cuma dia ubah sikit lah. Biasalah orang Melayu dia ubah sikit. Takkan nak ambil sebiji-sebiji nampak macam orang punya. Ubahlah sikit. Nafi dah jadi nafi lah. Menafikan. Isbat sabit. Kalau tulis bahasa Jawi, nampaklah dia punya huruf tu. Isbat tu sabit. Jadi kita nak nafi, nak tolak, nafi, nak menafikan. Nak isbat, nak menyabitkan. Nafi apa? Tolak Tuhan yang lain. Sebab apa? Nak sabitkan Allah itu hanya Allah saja yang Tuhan, hanya Allah saja Tuhan. Dia panggil nafi isbat. Jadi yang nafi tu jangan tersalah nafi lah. Jadi tak perlulah kita nafi berhala-berhala tu semua. Tak perlu. Sebab dia bukan Tuhan, nak nafi buat apa? Tetapi lazim daripada demikian itu keadaan Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan sifat-sifat kamal. Itu sifat kesempurnaan. Allah ada sifat-sifat kesempurnaan. Tuhan yang mempunyai sifat-sifat kesempurnaan. Bila nak kata dia itu Tuhan, dia mesti ada sifat kesempurnaan. Kalau sifat dia tak ada sifat kesempurnaan, tak boleh kita nak iktiraf dia Tuhan. Okay? Ada kata, tetapi lazim daripada demikian itu keadaan Allah SWT bersifat dengan segala sifat kamal. Lepas kita dah tahu tadi, maka Tuhan yang disembah dengan sebenar-benar tadi tu, ianya tidak berhajat kepada sesuatu, dan setiap sesuatu berhajat kepada dia tadi tu, maka Tuhan yang macam ni
bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan, kamalat kesempurnaan. Jadi maknanya kita kena i'tiqad dekat hati kita bahawasanya Allah mempunyai sifat-sifat kamalat, sifat-sifat kesempurnaan, dan mustahil Allah mempunyai sifat-sifat kekurangan. Jika ada sifat kekurangan, dia bukan Tuhan, tak layak nak jadi Tuhan. Dan banyak mana sifat kesempurnaan tu tidak terhingga. Siapa yang tahu? Allah je tahu. Allah tahu dengan apa? Dengan ilmunya yang tidak terhingga. Gitu aja. Bukannya sifat kesempurnaan Allah ada 20, ada 13. Bukan. Tak terhingga banyaknya. Tak terhingga banyak sifat kesempurnaan. Kalau dia kurangnya, maka dia bukan Tuhan. Apa saja kurang. Okey. Allah tahu tak apa yang akan jadi? Allah tahu tak siapa yang masuk neraka, masuk syurga sekarang? Bila kita pegang betul-betul bahawasanya kalau kita nak kata Allah tak tahu kan sifat kekurangan, maka kita akan kata Allah tahu dah siap-siap. Jadi tak ada masalah untuk kita faham perkara itu. Sebab kita dah tahu Allah mempunyai sifat kesempurnaan dan mustahil ada sifat kekurangan. Tak tahu apa yang akan berlaku, akan datang adalah sifat kekurangan. Maka tak ada masalah pun. Kalau macam tu Allah dah tahu. Bila sebut Allah sejak azali lagi. Sebelum ada kita Allah tahu tak? Sebelum ada kita, sebelum Allah cipta kita, Allah tahu tak siapa yang masuk neraka, siapa yang masuk syurga? Tahu. Sebab kalau kata tak tahu je kurang. Tak tahu je kurang. Jadi itulah macam-macam fikir. Kalau dah tahu, maknanya sekarang dah tahu, dah ada atas kepala, memang ada cop dah. Cuma kita je tak tahu. Allah tahulah. Kalau macam tu ada mari macam-macam dah. Syaitan mari dah. Kita mengaji satu nanti. Mari dah. Habis tu dia dah mari. Tapi nak semayang sebenarnya. Kalau tak semayang pun, kalau dah, kan Allah dah tahu. Macam mana pula? Kena semayang. Kalau buat baik, dia dah mula dah mari dah. Mari. Kalau bahas habis nanti kita faham apa cerita dia. Tak boleh kata Allah tak tahu. Allah tahu. Itu antara satu lah. Kita akan bahas lah nanti. Tengok. Sebab itulah awal agama mengenal Allah, awaluddin ma'rifatullah. Okey, jadi segala, bila sebut segala banyaklah. Banyak yang tidak terhingga, infinity, tak terhingga. Dia sebenarnya sama je macam macam percaya kepada malaikat. Adakah kita wajib percaya pada malaikat? Wajib. Berapa malaikat? 10? Bukan. Kita wajib percaya kepada sebanyak mana malaikat yang Allah cipta. Tapi yang wajib tahu satu persatu 10. Kita wajib tahu, kita wajib percaya semua Nabi dan Rasul yang Allah utuskan, berapa ratus ribu sekalipun. Yang wajib tahu satu-satu 25. Kita wajib berpegang bahawasanya Allah mempunyai sifat-sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya. Yang wajib tahu 20, 13. 13 lah muktamad. 13. Sikit je. Dia kata sikitnya sifat Allah 13 je, 20 aja. Yang 20 tu yang wajib tahu satu persatu. Bukannya wajib tak kita percaya pada kitab yang Allah utuskan, yang Allah turunkan, yang Jibril turunkan? Wajiblah. Berapa? Semua. Sebanyak mana pun. Yang wajib tahu satu persatu 4. Tu lah. Okay. Maka setengah daripadanya daripada sifat kesempurnaan Allah yang wajib tahu secara detail. Secara umum tahu sebanyak mana-mana pun. Tapi secara detail dia kata setengah, salah satu daripada yang tahu, wajib tahu. Tak tahu yang ini berdosa. Kalau tak tahu ini berdosa pula setiap saat. Sebab itu setengah daripadanya. Apa dia? Keadaan Tuhan itu Tuhan yang esa, lagi tunggal di dalam keesaannya. Tuhan itu esa lah, tunggal. Kerana pada makna Allah ilaha illallah itu menafikan ketuhanan yang lain daripada Allah. Menafikan ketuhanan yang lain daripada Allah. Menafikan ketuhanan. Maksudnya Tuhan tu Allah saja, yang lain tak. Walaupun menafikan, walaupun kita iktiraf dulu Tuhan, lepas tu kita nafi. Tak boleh gitu. Awal-awal lagi kena nafi.
Ni iktiraf dulu Tuhan, tapi betul tolak. Sebab yang Tuhan yang sebenar Allah. Tak. Awal-awal lagi dah nafi dah. Hanya Allah je Tuhan. Hanya Allah je yang boleh letak Tuhan. Selain daripada Allah tak boleh letak Tuhan. Walaupun kejap, walaupun letak Tuhan untuk ditolak. Aku nak letak dia nama Tuhan kejap je, sebab tu aku nak tolak. Tak boleh juga. Tak boleh juga. Ya. Menafikan ketuhanan yang lain daripada Allah. Yang lain daripada Allah, menafikan ketuhanan. Dan menetapkan ketuhanan itu baginya juga, bagi Allah aja. Nak tetapkan bagi Allah saja. Yang layak letak status Tuhan hanya Allah. Selain pada Allah tak. Walaupun sekejap, walaupun untuk menumpang istilah Tuhan tu untuk ditolak. Tak boleh. Tak boleh. Hanya Allah je. Jadi maknanya dia kata Esa lagi tunggal. Esa lagi tunggal. Esa ni satu lah. Setengah-setengah ulama kata tak boleh kata satu. Sebab satu dia ada kosong, dia ada dua, tiga, empat. Maka letaklah tunggal. Kalau anak ni anak nombor apa ni? Anak nombor satu. Apa maksud tu? Ada maksud dia sebalik. Dia tak cakap tapi dia maksud dia sebalik. Ada nombor dua kan? Betul tak? Betul tak? Maksud dia sebalik. Boleh faham tak ada nombor dua? Ni anak nombor apa ni? Anak nombor satu ni. Maknanya ada lah nombor dua. Walaupun dia tak sebut. Tapi ni anak nombor apa ni? Tunggal. Ada tak nombor dua? Tak ada. Sebab tu ulama tak bagi sebut satu. Tapi sebenarnya boleh aja. Cuma ada sebagian orang kata tak cantik. Sebab bila sebut satu, dia ada dua, tiga dengan maksud dua, tiga tu Tuhan lain yang nak tolak. Yang tadi lah, yang awal tadi sebut tadi. Bila kata ni Tuhan adalah satu. Sebenarnya Tuhan banyak, 18 juta. Tapi yang lain semua tolak. Tuhan Allah aja. Sebab sebut satu. Tapi Tuhan tu tunggal. Tak ada dah yang lain tu. Sebab tunggal. Anak tunggal. Bila anak tunggal, tak ada dah cerita pasal dua, tiga. Tunggal. Itu maksud Esa. Esa lagi tunggal. Jadi sebaiknya jangan kata satu lah. Macam mana pun tak salah kalau kata satu. Jadi memahami maksud wahdaniyah ataupun Esa ataupun wahdaniyah tahap fardu ain. Kita membahaskan tentang akidah jalan salafus soleh tau. Sebab tu dia agak macam boring-boring sikit. Dia tak macam sifat 20. Sifat 20 jalanan dia lain. Satu. Ni tak ada, carilah 20 tak jumpa. Ini jalanan salafus soleh. Jalanan bukan khalaf. Bukan jalanan sifat 20. Tapi semua ada dalam tu. Wujud akidah maqam semua ada. Tapi bukan jalan. Tidak tersusun begitu jalanan dia. Lepas tu dia agak macam sebab tu kata sifat 20 ni yang terbaik. Cari juga cara lain nak belajar. Ini jalanan dia. Sifat 20 yang terbaik. Sebab dia memang sesuai dengan kita. Memahami maksud wahdaniyah tahap fardu ain senang je. Allah itu tunggal. Esa wahdaniyah, Esa ataupun tunggal. Bila sebut tunggal tidak berbilang, tidak 2, 3, 4, tidak berbilang. Jadi cukup sekadar itu. Maka tidak berbilang pula Esa pula ada dua benda. Tidak boleh tidak terima bahagi. Bila sebut satu, kita satu seorang, saya satu. Tapi satu boleh terima bahagi. Maksudnya satu adalah gabungan daripada dua tangan, dua kaki, ada hidung, ada mata. Tapi satu. Allah tidak begitu. Dan satu pula boleh kerak, halu, kecil. Asalnya kata satu tu jadi 4 dah. Mana tak 4 kau kerat. Kerat jadi 4. Maknanya boleh terima bahagi. Allah satu, tapi tak boleh terima bahagi. Satu sungguh. Satu. Yang kedua, Allah itu satu ataupun tunggal tadi dengan maksud tak ada yang satu lagi macam Allah. Tak ada juga. Dua-dua ni faham, selesai fardu ain. Tak susah buat wahdaniyah. Apa maksud Allah itu Esa, tunggal? Yang semua orang faham, yang mudah nak faham adalah Allah itu tunggal, Allah itu sahaja yang ada, tak ada yang macam Allah satu lagi. Kan? Tak ada Tuhan yang lain, Allah saja. Itu semua orang faham, itu senang. Semua orang faham. Itu maksud Allah itu Esa, tunggal. Hanya Allah je ada, yang lain tak ada. Macam Allah tak ada. Hanya Allah aja. Esa, tunggal. Itu senang. Yang kedua ni, maksud tunggal juga tidak terima bahagi. Kalau kita nak hidup ada roh. Mana roh dengan kita dah dua. Allah tidak. Hidup Allah tak ada roh. Tidak
Hidup Allah dengan sifat hidup, bukan dengan roh. Dan tidak bertangan, sebab bila tangan kan boleh potong. Kan kalau bila tangan gabungan dari antara badan dan tangan jadi dua. Itu maksud tunggal juga. Yang itu. Jadi maksudnya memahami pecahan wahdaniyah, esa tadi tahap fardu ain, begitu cukuplah. Sekadar itulah. Kalau nak lebih sikit aja. Masuk fardu kifayah dah, tapi sikit je. Masih lagi ringan lagi, iaitu esa pada zat, esa pada sifat, esa pada perbuatan. Dia dah jadi selagu lah sikit, dah jadi susah sikit. Tu betul. Dia senang je. Kalau bab tauhid ni, kalau macam fardu kifayah dah termasuk dah sempadan fardu kifayah. Fardu ain senang je. Cuma yang fardu ain dia tak ada hujah dan tak boleh ajar orang untuk diri dia. Dan bila orang cakap apa-apa kat dia, dia tahu tak betul, tapi dia tak boleh balas balik. Sebab tu nak kena ada yang fardu kifayah untuk balas balik. Allah itu tunggal daripada zat, sifat dan af'al. Maksud dah itu adalah af'al tu perbuatan. Itu adalah masuk fardu kifayah lah. Lepas tu pula dengan wahdaniyah ni terpecah pula dengan kam. Khilaf ulama, kam yang 5, kam yang 6. Kam pula kam muttasil, kam munfasil, fardu kifayah lah. Kalau dah serabut tu fardu kifayah tu. Kalau serabut fardu kifayah. Kalau Allah itu esa, tunggal. Senang tak? Fardu ain. Dia tak susah sebenarnya. Allah itu tunggal. Tunggal tu maksud tak ada satu lagi macam Allah. Serabut tak? Tak serabut, fardu ain. Sebab bila Allah wajibkan, semua orang wajib buat benda tu, semua orang boleh faham. Bodoh ke, laju ke dia punya otak, slow ke dia punya otak, IQ tinggi ke IQ rendah, semua boleh. Kalau tidak, tak adil. Semua boleh. Tapi ada fardu kifayah, itu jadi serabut. Tak susah kan? Allah tunggal, esa, dalam masalah esa. Kemudian maksud esa tak ada satu lagi macam Allah. Tak ada. Allah the only one. Bahasa Inggeris, the only one. Okey, serabut? Tak serabut. Kita juga satu, tapi kita satu gabungan daripada macam-macam tangan apa semua, roh lah apalah semua gabungan baru jadi satu. Allah tak gitu. Serabut? Tak serabut. Serabut apa? Allah tak gitu. Bukan gabungan-gabungan daripada beberapa, tak. Itulah maksud satu ataupun tunggal. Okey. Okey. Allah, kita boleh dibelah-belah, dihalus-haluskan daripada satu tu boleh jadi banyak pula. Allah tak gitu. Okey. Fardu ain selesai. Tu je. Dari segi esa lah. Banyak lagi yang lain. Itu dari segi esa. Kalau keesaan pada sifat, keesaan pada sifat, tengok serabut tak serabut. Allah esa pada sifat, antaranya kekuatan, kekuasaan. Kita ambil ilmu ke senang ambil ilmu senang. Esa pada sifat, antara sifatnya ilmu, berilmu. Bila Allah buat satu perkara, dia turun maksimum. Sebab ilmu, berilmu maksimum. Kita buat satu perkara, mula-mula tak cantik dulu. Setelah kita beberapa kali, makin cantik. Nampak tak? Kita punya sifat ilmu kita makin bertambah dengan kita duduk try and error. Buat, tak cantik. Buat macam ni. Makin lama makin mantap apa yang kita buat. Menandakan ilmu kita berapa peringkat. Allah tak gitu. Bila sebut ilmu sempurna, tak ada 2, 3, 4 gitu. Tak ada. Sekali aja. Maknanya bila Allah buat, maksimum terus. Sempurna terus. Tu dari segi sifat. Sikitlah. Saya nak beritahu, tak susah pun. Cuma kalau serabut tu, tak apalah. Itu fardu kifayah. Cukup lah? Dah cukup dah. Dan lagi qadim. Qadim. Dan lagi qadim tiada permulaan akan datang ni. Dan lagi qadim tiada permulaan. Allah tu tak ada permulaan. Kita berhenti kat situ. Susah ke? Tak susah pun. Kita sebelum ni ada. Semalam. Ada. Tahun lepas ada. 10 tahun lepas ada. 50 tahun lepas kita ambil lebih kurang. 50 tahun macam inilah. 100 tahun lepas ada. Tak ada. Okey. Allah ada aja tak habis-habis. Maksud sebelum ada sampai tak habis-habis. Itu je. Kita kalau kita undur kita ni sampai satu titik kita tak ada. Mesti akan sampai. Tak kisahlah berapa tahun ke, walaupun juta tahun sekalipun akan sampai satu keadaan kita tak ada.
Allah tidak. Ada, undur ada sampai tak habis-habis, sampai tak boleh fikir. Tak susah pun. Macam kekal lah. Kekal maksud apa? Kekal maksudnya ada tak habis-habis. Ke sana. Qadim atau qidam, ke sana. Tak habis-habis. Kekal, baqa, ke sana. Maksudnya akan datang, tak habis-habis. Kita ada tak? Akan kita kekal? Tak kekal, kita akan mati sebagainya. Maka kita akan habis. Allah tak kekal. Gitu, tak susah pun. Jadi kita berhenti dekat dan lagi qadim, tiada permulaan. Sedangkan tasbih kafarah dan surat al-subhan.